Kamu factorize 3 ke? Ha. Kalau factorize 3 kita akan dapat 3 minus x kan, betul? Betul madam. Okey, x minus 3. Okey, tetapi kita nak eliminate dekat yang kat bawah ni x minus 3, yang atas ni 3 minus x. So apa nak buat? Kena keluarkan apa? Negatif 1. Yes, keluarkan negatif tu. So bila kamu factor out negatif, yang dekat luar ni akan jadi negatif. So madam padang siap-siap lah. Kamu faham kan ni? Ini dah jadi mana madam punya ni. Okay, so madam tukar terus dekat sini boleh kan? Boleh madam, boleh. Okay, so kita akan dapat tadi kita dah keluar, kalau kita keluarkan negatif kita akan dapat x minus 3. Okay, sebab kalau kamu expand balik kita akan dapat negative 3x positive 9, sama macam yang atas Make sure bila kamu factorize tu, make sure bila kamu expand balik dapat seperti yang asal lah. Okay, so now kita dah ada common factor. Yang mana common factor? Mana common factor? X minus 3. X minus 3. Yang x minus 3 yang kita nak eliminate sebab apa? Bila kamu gantikan 3 ke dalam this factor, kamu akan dapat 0 kan? Betul? Ingat denominator cannot be equal to 0. So punca segala kejahatan dia adalah this one, x minus 3. So kita kena hapuskan dia lah. So kita dah jumpa dia punya gang dia. Okay, x minus 3. So cancel out. So kita akan tinggal, function yang tinggal adalah limit x minus x approaches 3 is negative 3 over x. And then baru kamu boleh substitute macam biasa. So dapat apa jawapan dia? Madam dah bagi jawapan kan kalau tak silap yang ni? Negative 1. Okay, so dapat apa? Negatif 1. Yes, negative 1. Okay, so boleh tak ni? Okay, so Boleh madam. kalau misal kata bentuk macam ni, kamu kena factorize, samakan penyebut dulu. Okay, and then baru kamu simplify, dapatkan bentuk macam ni, and then baru factorize lah. Yang mana kamu boleh factorize. Okay, kadang-kadang kita boleh factorize atas je, sometimes kita kena factorize dua-dua kan. Macam contoh yang madam bagi, madam ada bagi contoh yang kena factorize atas dan bawah, betul tak? Betul ke tak? Betul. Okay, so lagi ada nak tanya lagi tak? Ada nak tanya? Ada yang tanya pasal eksponen kalau tak silap madam. Soalan mana eksponen tu? Okay, madam tunjuk lagi satu soalan. Yang kedua, limit. Madam tak pasti soalan mana madam bagi, tapi anggap je lah yang ini kot rasanya. 4e to x plus 2ex minus 6 over 3ex minus 3. Madam rasa madam ada bagi soalan ni kot rasanya. Ada madam, ada. Okay, Ada. so boleh buat tak yang ni? Soalan macam ni. Boleh. Sebenarnya konsep dia sama. Okay, sebenarnya mungkin kamu confused sebab ini ada eksponen kan? Ada term eksponen ni. Okay, sebenarnya konsep dia sama je macam yang kita buat sebelum ni. Okay, first kali you need to substitute lah nilai 0 ni ke dalam this function. So bila kamu substitute 0, okay. E0 sama dengan berapa? E power of 0. 1. Okay, E0 is 1. So yang ni 4 plus 2 is 6. 6 minus 6 is 0. Betul? Betul tak? Betul ke tak? Betul. Ni madam kira kat tepi ni tau. Sebab madam tak nak kacau kat sini. So 3E0 minus 3. Okay, so yang ni approaches to 1 kan. E0 is equal to 1. Okay, sama dengan 1. So 4 plus 2, 6 minus 6 is 0. Yang kat bawah ni pun sama. 3E0, E0 is 1. So 3 minus 3 is equal to 0. So kamu dapat 0 over 0. Okay.
kat bawah ni punca segala kejahatannya adalah yang dekat bawah ni kan, term dekat bawah ni kita kena eliminate kan, betul? Betul tak? Kita kena hapuskan dia. Betul? Betul madam. Okay, and then so nak hapuskan kat bawah ni mesti kena cari common term daripada numerator. So kamu kena factorize your numerator. So nak factorize kamu nak factorize the numerator macam mana? Term dia EE ni macam mana nak buat ni? Kamu boleh anggap E2X ni maksudnya kamu let sebagai benda lain. Let's say madam let EX ni sebagai A. Okay, so madam let dia sebagai A. Okay, and then baru sebenarnya kalau kamu tak let pun tak apa, tapi takut ada yang tak tahu. Okay, so yang ni adalah EA. So madam akan dapat 4. Okay, EX ni ada dua kan, yang ini sama je kalau madam tulis EX kuasa 2, betul? Sama tak? Sama madam, sama. Okay, so yang ini adalah 4A square, betul? Sebab EX kita adalah A kan, betul tak? Betul madam. Okay, so plus 2A minus 6. Okay, so dekat bawah ni pun samalah 3EX minus 3. Okay, so now can you factorize? Yang bawah ni madam tukar juga lah A. Kalau tak tukar, siapa-siapa yang tak tukar pun tak apa. Kalau dah tahu tak ada masalah. Ada yang mungkin tak pasti. Okay, so now can you factorize? Boleh factorize tak ni? Boleh madam. Okay, cuba factorize atas dan bawah. Bawah pun boleh factorize kan ni? You can factorize yang bawah juga ni. Boleh. Boleh. Atas dan bawah boleh factorize. So cuba factorize. So kamu dapat apa? So kita akan dapat apa jawapannya ni. Boleh dapat tak? Boleh madam. Okay, dapat tak yang lain semua dapat ke? Madam suruh kamu kira ni. Madam pun kira sekali lah, takut kamu tak dapat. So dapat tak? Dapat apa? Apa faktor yang kamu dapat dekat atas ni? Apa yang kamu dapat? Faktor apa yang kamu dapat dekat atas ni? 2 kurungan A tolak 1 tutup kurungan, buka kurungan 2A tambah 3 tutup kurungan. Okay, sekejap. Sorry madam, sorry. Sabar madam punya. Saya rasa Microsoft ni yang problem tau. Okay, apa tadi? 2? 2 buka kurungan A tolak 1 A minus 1. tutup kurungan, buka kurungan 2A tambah 3. Okay, 2A plus 3. Kat bawah ni kamu factorize dapat apa? 3 kurungan A tolak 1. Yes, A minus 1. Okay. Alright, semua dapat macam ni tak? Semua dapat tak? Dapat. Okay, so alright, yang ini sama ada kamu nak keluarkan 2 dulu baru factorize ataupun kamu terus factorize pun boleh juga, mana-mana je lah terpulang pada kamu. Okay, so kita dah ada common term kan, maksudnya you can eliminate this A minus 1, betul tak? Betul Ini madam, betul. ada, ni pun ada, so you can just eliminate the common terms and then tulis baliklah, kita akan dapat 2.
Okay, so now sekarang ni kamu boleh terus tukar A kita ni kepada yang asal balik lah, EX. Okay, so 2EX plus 3 over 3. Okay, so now boleh kira tak? Boleh find the limit? Can you find the limit? So apa jawapan dia tadi? 10 over 3. Okay, so substitute lah 2 2E0 plus 3 over 3. So 2 plus 3 is 5, 5 times 2 is 10. So your final answer is 10 over 3. Okay, betul tak 10 over 3 jawapan dia? Betul kan? 10 over 3 madam. 10 over 3. Itu dia. 10 over 3. Okay, boleh? Boleh. Okay, so kalau kamu tengok konsep dia sebenarnya sama je. Okay, sekiranya dia ada bagi bentuk EX ke, okay, kalau kamu nak senang, kamu let dulu sebagai any unknown lah so that kamu nampak dalam bentuk macam bentuk X ni tadi kan. Okay, and then you can factorize lah. Okay, factorization ni dia sama ada kamu factorize atas saja ataupun kedua-duanya perlu factorize, so kamu kena tengok lah. Okay, boleh Boleh tak? Boleh. Okay. So biasanya bila bentuk indeterminate form ni biasanya dekat bawah ni yang menyebabkan your limit tu ataupun your function jadi undefined. Sebab apa? Sebab zero, denominator cannot be zero kan? So that's why kamu kena cari cara macam mana nak hapuskan term yang menyebabkan your function menjadi zero lah ataupun indeterminate form. Okay, so boleh Okay, so madam nak pergi kepada next example. Madam kena buka new lah. Okay, so next example yang ini bentuknya kalau okay, yang sebelum ni kamu jumpa rational function saja kan, yang tadi tu kita panggil dia kebanyakan dia lah bentuk rational function. Okay, yang ini kalau kita ada limit involving radical. Okay, limit involving radical. Okay, dalam buku kamu tu, dalam note kamu, kalau kamu tengok, ada contoh yang ada square root kan? Kamu ada jumpa tak? Mana note kita tadi? Ada macam. Ada kan? Mana sekejap madam tengok balik. Madam kena buka balik note madam. Kamu apa sem 2? Madam buka note. Kamu apa ni? E kat E. Sekejap madam nak buka note kita ni. Ada yang baru masuk ke? Kamu semua okey ke? Madam tak tanya pula keadaan kamu. Okey ke? Okey madam. Okey. Oh okey, dekat college tu semua tak ada masalah lah InsyaAllah tak ada madam. Okey, okey. Okey, so mana kita punya okey limit infinite limit. Okey, yang kat sini. Okey. Yang ini kan, ini kita panggil dia limit involving radical. Kenapa kita cakap radical? Sebab apa madam kata radical? Bila dalam kamu punya function ada ni square root ni. Okay. So bila kamu jumpa function kamu bentuk macam ni, okay, macam mana kamu nak selesaikan? Okay. Madam, boleh Ya? zoom sikit tak? Boleh Oh zoom tak sikit? nampak Okay, tak apa, Zoom. madam tulis kat sini. Okay. Alright. So boleh nampak tak kat sini madam kalau madam tulis, nampak kan? Nampak madam. Boleh. Alright. Nampak. So let's say kita ada example, dan buku tu ada example, so madam nak tunjuk example lain lah. Okay, so let's say madam ada limit x approaches 0, okay, x,
Okay, kita ada x plus 4 minus 2. Okay. Alright, so limit involving radical maksudnya dalam function kamu ada radical. Radical ni maksudnya ada square root lah. Okay, tak kisah sama ada dekat numerator ataupun dekat denominator. Okay, so biasanya dia akan salah satu lah, sama ada dekat atas ataupun dekat bawah lah. Yang case kita yang ini adalah your radical berada di denominator. Okay, so macam mana kamu nak find the limit bila function kita bentuk macam ni? So first kali macam biasa, you just substitute your zero ni ke dalam this function. Okay, bila kamu substitute numerator kita akan dapat 0, dekat bawah pun kita akan dapat 0, betul? So 0 plus 4 is 4, set of 4 is 2, 2 minus 2 is 0. Okay, so yang ini bentuk apa ni kita panggil? Radical. Yes, bentuk radical. Okay, so bukan radical yang ini. Mek nak tanya ni 0 over 0 ni maksudnya apa? Oh, interdeterminated. Indeterminate form. Okay, so bila bentuk macam ni, kalau ada radical ni, first kali kamu kena multiply. Okay, step dia kita kena multiply. Kalau macam ni, okay, sekejap denominator or numerator by the conjugate. Conjugate tu apa? Or deno or numerator. Okay, caranya untuk kamu hapus, untuk kamu simplify, okay, simplify the radical form ni, kita nak express in the simplest form, maksudnya kita tak nak ada radical. So apa nak buat, kita kena multiply denominator or numerator by the conjugate of denominator or numerator. Apa maksudnya ni? Okay. Okay, kamu faham tak maksud dia tu? Faham tak? Faham ke tak? Tak. Faham madam. Tak faham. Okey, sekejap ni. Yang ni madam, bukan O ni madam N lah. N. Okey, sekejap conjugate ni kamu faham tak apa maksud conjugate? First kali madam nak tanya, conjugate tu benda apa? Conjugate tu apa dia? Conjugate ni sekejap madam tulis Conjugate can be used to express, okay, to express apa? Ataupun can be used to simplify. Okay, simplify the expression of radical. Okay. Alright, conjugate ni kalau kamu ingat dulu kamu belajar algebra complex number. Okay. Kalau kita ada 3 minus 2i. Kalau madam nak cari conjugate of this expression sama dengan apa? Apa conjugate dia? 3 plus 2i tu. Yes, 3 plus 2i. Okay, maksudnya conjugate ni is where we change the sign of the second term. Kalau kamu tengok, sign dia berubah kan? Asalnya negative 2i, tapi kalau conjugate kepada this expression adalah 3 plus 2i. Okay, so maksudnya kita akan gunakan conjugate untuk simplify the expression of radical. Okay, so kita tengok mungkin ada yang tak faham benda berbebel ni. Okay, so first step, okay, kali je balik your function ni, okay, x. Okay, x plus 4 minus 2, okay. Sekarang ni madam nak tanya, function yang mana yang ada numerator, yang ada radical dekat bawah ni kan, betul tak? Betul Your madam. denominator yang ada radical. Okay, so kita kena darab. Okay, the whole term kat sini kena darab dengan conjugate of denominator. Okay, so first kali madam tulis dulu macam ni Okay, madam nak tanya, conjugate of this denominator adalah sama dengan apa? Square root of x plus 4
plus 2. Yes, plus 2. Okay. So dekat bawah kamu darab dengan conjugate of denominator, dekat atas pun kamu kena darab benda yang sama. Maksudnya atas bawah kena darab dengan conjugate of denominator. Okay. Faham tak setakat ni? Faham madam? Faham, madam. Okay. Faham, madam. Faham. So kamu kena tengok yang mana yang ada radical kalau denominator. So kamu kena multiply both numerator and denominator by the conjugate of denominator. So berbelit-belit sikit tapi madam harap kamu faham lah. Okay, kenapa kena darab benda yang sama? Sebab yang ini sebenarnya sama dengan 1 kan. Kalau madam bahagi ni sama dengan 1, betul tak? Sebab dia benda yang sama. A over A equal to 1, betul tak? Betul. So yang Betul, ini madam. adalah benda yang sama. This one A yang bawah ni pun adalah A. So A bahagi A sama dengan 1. Maksudnya sebenarnya kita tulis dalam bentuk yang lain. Kita tak mengubah soalan yang ini sebenarnya benda yang sama je. Okay, boleh faham Jangan pergi atas letak bawah letak positif, atas letak negatif. Salah Dia mesti benda yang sama. Okay. So next apa nak buat? Apa nak buat lepas tu? Unit tu expand. Okay. Expand. Kamu nak expand yang mana? Yang bawah ni sahaja. Kamu kena expand yang bawah ni je. Okay, kalau kamu perasan denominator ni dia punya bentuk similar to this form. Okay. Madam boleh tulis dalam bentuk macam ni. A minus B, A plus B. Betul tak? Yang ni madam anggap dia A minus B, A plus B. Betul? Betul tak? Betul, madam. Okay. So kamu akan expand this denominator sahaja ataupun this expression sahaja equal to kita akan dapat A square minus B square. Okay, kamu expand kamu akan dapat bentuk macam ni. Okay. Yang atas ni tak payah nak expand, biarkan je ataupun kamu just tulis balik je dalam bentuk ini. Okay. So madam kena tulis satu-satu ni takut kamu tak nampak. Okay. So yang atas ni just tulis je balik macam biasa. Okay. X plus 4 plus 2. Okay, yang ini kamu tak perlu buat apa-apa lah. Kamu just tulis macam ni sahaja. Okay. Okay, yang dekat bawah ni madam kata kena expand kan? Kita kena expand. Okay, so kamu tengok bentuk dia sama kan macam ni. A minus B, A plus B. Okay, so macam mana madam nak expand? Madam akan gunakan these properties. Okay, sebenarnya kamu boleh je expand macam biasa. Nak senang. Okay, sekejap ini madam tulis lah balik takut kamu tak nampak. Okay, ni A plus 4 minus 2. Ini adalah X plus 4 plus 2. Okay, so since yang ini punya expression sama macam yang ini. Okay, so madam terus boleh simplify dapat bentuk macam ni. Okay, so now kamu kena identify what is your A. A kita adalah apa? Ni the radical of X plus 4. This is your A kan? Betul tak? Ni Betul, A madam. kamu. Okay. So A kita adalah set of X plus 4. So madam nak dapatkan A square. So madam square both sides. So A square equal to berapa? A square sama dengan berapa? 4. X plus 4. Yes, okay. Bila radical jumpa dengan square, maka terhapuslah dia. So kita akan dapat X plus 4. Okay, so now madam nak cari B. Okay, B square. So now what is your B? B kita apa? B yang asal refer kepada B yang asal So B yang asal kita adalah negative 2, betul tak? What is your B? What is your B? Negatif 2. Negatif 2. Kamu consider the whole term negative 2, okay? Negative 2.
So your B is negative 2. So B square sama dengan berapa? B square sama dengan berapa? 4. Yes. Negative 2 square is equal to 4. Alright, so kamu dah ada A square, dah ada B square. So now kita just masukkan je lah balik tulis je balik. Okay. So kita akan dapat, okay, yang atas ni tulis macam biasa. Tak perlu sibuk-sibuk kamu nak buat apa? Kamu nak expand. Tak payah expand sebab kita akan simplify nanti. So kita akan dapat X plus 4 plus 2. Okay, yang dekat bawah ni kita akan ada apa? A square minus B square kan? So tulis je balik A square kamu adalah X plus 4 minus what is your B square? 4. B square is 4. Okay, so now kamu dah dapat bentuk macam ni, then you can simplify. Simplify dekat bawah ni. So simplify dapat apa? You need to simplify. X. Okay, you simplify 4 minus 4 kita akan cancel, so kita akan dapat X lah. Okay, kita akan dapat X. Alah. So you will get X. Okay, yang kat dalam ni, yang atas ni tulis je lah balik. Memang panjang sikit sebab kamu kena tulis benda yang sama je. Okay, over X. So now boleh tak kamu simplify? Boleh simplify tak? Boleh madam. Boleh madam. Okay, so now you can simplify this X. Because numerator and denominator ada benda yang sama lah, common terms. So you can simplify. Bila simplify kita akan dapat apa? Kamu hanya tinggal this function sajalah. Set of X plus 4 plus 2. Okay, so now boleh substitute terus tak? Boleh madam. Akan dapat indeterminate form lagi tak? Dah tak ada kan? Okay, sebab denominator kita dah tak mungkin jadi 0 lah sebab kita dah eliminate dia kan. So you just substitute lah. Substitute 0 ke dalam this function. So kamu akan dapat apa? Apa nilai dia? Jawapan akhir dia apa? 4. 4. Yeah, so 0 plus 2, so you will get 4 lah. 2 plus 2 is 4. So your final answer is 4. Okay, so madam ulang lagi sekali. Alright. Okay, so bila function kamu ada radical, kamu kena multiply dengan conjugate of apa? Bergantunglah kalau denominator kamu yang ada radical, darab dengan conjugate of denominator lah. Kalau yang atas kena darab dengan conjugate numerator. Nanti kita tengok contoh yang atas pula ada radical. Okay, so ingat multiply both side. Maksudnya atas ni multiply both numerator and denominator dengan benda yang sama lah. Okay. So sekarang ni kita darab dengan conjugate of denominator kan sebab denominator kita yang ada radical. So yang ni minus 2, conjugate dia akan jadi plus 2. So atas bawah darab benda yang sama lah. Okay, faham setakat ni? Untuk step yang pertama faham kan? Okay, kamu kena expand. Kamu nak expand yang mana? Expand, kalau case kita expand denominator lah sebab denominator kita punya term similar to this form. A minus B, A plus B equal to, yang ni bila kamu expand yang ni kamu akan dapat this lah. Okay, yang atas ni tak payah sebab apa kamu tengok kamu akan simplify dekat bawah ni kan, nampak tak? Kita akan simplify X ni dengan yang kat bawah ni kan, betul? Sebab tu madam kata jangan expand. Kalau kamu expand, kamu kena factorize balik. Jangan susahkan hidup kamu. Okay? Alright, you just expand, ikut je properties yang ini. Ataupun kamu kalau kamu rajin, kamu nak expand satu-satu pun boleh. Tak ada masalah, kamu akan dapat benda yang sama. Ini tunjuk Yang ini darab dengan yang ni kita akan dapat X plus 4
Okay, and then plus 2 se-x plus 4 minus 2 se-x plus 4 and then minus 4. So yang ni 2 minus ni benda yang sama, maka matilah dia kan. That's why kita akan dapat x plus 4 minus 4. Sama macam yang ini. Betul? Betul tak? Betul. Betul. Kamu nampak tak ni? Ini media expand secara maksudnya media expand satu-satu. Ini darab ni, ini darab ni, ini darab ni, ini darab ni. Boleh je kamu nak expand macam ni, tapi media nak senangkan kamu just terus guna this properties. Okay? Alright. Okay, madam. Okay, so you need to identify lah what is your A, what is your B, and then masukkan ke dalam, maksudnya tulis balik lah after you expand. Lepas tu kamu perlu simplify so that baru kamu boleh jumpa common term yang kamu akan hapuskan nanti. Okay, boleh faham Boleh. After simplify, kalau ada common term terus eliminate. Okay, boleh Kadang-kadang kamu kena, after kamu simplify mungkin kadang-kadang kamu kena factorize sikit lah. Mungkin ada case yang macam tu. Ada tak yang contoh yang Medan nak bagi kamu kalau macam tu nanti kalau ada. Nanti kita tengoklah kalau ada jumpa nanti kita boleh Medan tunjuk. Okay, so boleh faham Boleh, madam. Okay. Alright, so now sekarang ni kita nak tengok contoh. Yang tadi case kita, example ini mana tunjuk example kedua. Your numerator pula yang ada radical. Okay. 6 plus x minus 3 over 3 minus x. Okay. So sekarang ni your function, your numerator yang ada radical. Betul tak? Betul. So konsep dia sama je. Okay, sekarang ni apa nak buat? Substitute, try masuk, kamu akan dapat apa? Masukkan, kita akan dapat 0 over 0, betul? Betul, madam. Okay, so apa yang kamu perlu buat adalah nak buat apa ni? First step nak buat apa? Kena darab dengan apa? Conjugate numerator. Yes, okay. So cuba buat sama-sama dengan madam ni. Kamu kena try buat juga, okay? Alright, so conjugate. Yang ini darab je macam biasa. Solution. Ini tulis je balik. Alamak. Sekejap Hello? Belum, okay jap. Okay. Alright, boleh tak kamu try buat kejap? Try buat, boleh? Boleh, madam. Okay, kejap lagi Medan tengok dapat ke tak jawapan dia. Jawapan dia adalah negative 1 over 6. Kejap Mana pula Medan punya ni?
Okay, dah dapat belum? Dapat tak? Dah. Semua dapat tak? Mana muka kamu yang nak tengok sikit lah. Mana nak nampak muka masing-masing. Dah lama tak tengok muka kamu. Alright, everyone semua boleh dapat? Selamat pagi. Siapa tanya? Selamat pagi. Kalau saya terus direct act untuk atas dan bawah boleh? Saya direct kedua-dua. Oh, boleh Chan. Yang example tadi boleh je. Tak kisah. Mana-mana pun boleh. Sebab madam tadi nak tunjukkan dekat kawan kamu. Okay, sebenarnya you just can terus buat macam yang kamu cakap tu pun boleh, tak ada masalah. Okay. Yang lain boleh tak dapat ni? Madam tanya kamu ni, kamu kerik-kerik je. Boleh. Alright. Janganlah kerik-kerik. Kan kesian madam kerik-kerik kamu. Everyone dah buat QR code ke? Dah scan ke? Dah. Dah. Kalau dah madam nak tutup ni. Nak pangkah. Pangkah je madam. Okay, madam pangkah je terus. Okay. Alright, so boleh tak ni? Mana ni? Okay. Semua dapat tak? Semua dapat Kalau dapat, boleh madam nak proceed terus ni. Tak ada masalah. Nak tunjuk ke? Ada tunjuk lah. Kesian pula kamu. Kita buat sama-sama madam. Betul. Alright, so since your numerator, kita punya numerator ada radical, bermakna you need to multiply dengan numerator or numerator but conjugate or numerator. So 6 plus x. So the conjugate of this one adalah apa? Conjugate of numerator adalah apa? Plus 3, madam. Yes, Plus 3. plus 3. Okay, plus 3. Okay, so atas dan bawah kena darat dengan benda yang sama. Ingat ya, sebab yang ini kalau kita madam cancel ni, madam akan dapat balik benda yang asal, betul? Alright. Okay, so yang ini lepas kamu dah, after kamu multiply dengan conjugate, so apa yang kamu perlu buat adalah next step, you need to expand, betul? Please respond, madam tak boleh cakap seorang-seorang. Betul madam. Betul madam. Betul. Betul, Okay, madam. so you need to expand, yang kamu perlu expand yang mana satu, atas ke bawah? Atas saja. Yes, yang atas ni okay. So you just expand. Okay, yang ini madam skip step sebab kamu dah tahu kan. So yang ini kita akan dapat a square minus b square kan, betul tak? Bila kita expand. Betul madam. So your a is your a is 6 plus x. So bila madam cari a square sama dengan berapa? 6 plus x. x. Alright. Okay, yang ini kalau kamu nak put bracket boleh juga, kalau tak letak pun tak apa kan sebab dia dekat depan, tak ada masalah. Okay. Alright, and then minus. Okay, your b, what is your b? Negative 3. So negative 3 square is equal to positive 9. So kita akan dapat positive minus 9 lah minus 9. And then yang dekat bawah ni tak perlu expand, kamu just tulis balik sahaja. Okay, yang ini kena put bracket ya. Sebab the whole term multiply dengan yang ini kadang-kadang ada yang tak letak. Bila tak letak tu nanti dia jadi salah. Bukan salah, takut ada yang tak confused. Okay, sometimes ada kamu yang tak letak bracket. Bila tak letak bracket, nanti kan ada yang confused. Dia mungkin ingat negative x sahaja yang darat dengan yang ini. Sebenarnya kedua-dua ni nampak tak tu beza dia? Nampak tak? Nampak madam. Nampak madam. Alright, so yang ini tak perlu expand sebab kita akan eliminate. Biasanya kita akan eliminate yang inilah yang dalam ni biasa kita tak kacau pun. Kita akan eliminate yang dekat depan ni biasanya yang tak ada radical tu. Betul madam. Okay, so yang atas ni you need to simplify. So simplify dapat apa? Okay, simplify. X tolak 3. Dapat berapa? X tolak 3. X minus 3. Okay, you will get X minus 3. Mana tulis kat sini boleh tak? X minus 3.
Okey, tetapi yang ini, yang kat bawah ni kita ada 3 minus x kan? Betul madam. So, Keluarkan negatif. okey. So, ini madam skip step Kamu boleh buat je lah kalau kamu nak tulis pun tak ada masalah. Okey, so ni madam keluarkan negatif. So, madam akan dapat 3 minus x. Okey, over dengan 3 minus x. Okey, salinlah balik. Yang ni madam tulis macam gini ni star. Macam tu. So, madam nak tulis banyak panjang. Okey. Senang. Dah ada komentar tak? Ada madam. Ada. Yes. Yang mana komentar yang ni lah. Betul? Sebab yang ini yang punca kejahatan dia kan. Yang ini yang punca dia jadi zero kan kat bawah ni. Betul tak? Betul. Betul ke tak? Sebab kalau kamu gantikan 3 kat sini dapat kosong. Semua jadi kosong. So, kita dah hapuskan dia. Bila kita dah jumpa dia punya gang, kita boleh hapuskan and then kita akan dapat apa? Negative 1. Dekat atas ni tinggal negative 1 je lah Dah tak ada apa, tinggal 1. Jangan tulis kosong. Ada yang tulis kosong je salah. Okay. So kita akan dapat bawah ni kita akan dapat plus 3. Okay, so now you can substitute and dapatlah jawapan dia. So final answer is equal to negative 1/6. So boleh faham tak? Boleh faham? Boleh. Boleh. madam. Okay. Bagus. Okay, madam nak kamu try buat ni. Try. Oh, aduh lah. Mana madam ni hilang pula. Okay, madam nak kamu try yang tak adalah mencabar tapi okey lah dia punya ni. Okay. Try this. Okay, number 1. Limit t approaches negative 1. T square plus 8 minus 3. T plus 1. Okay. Ini tapi madam tak nak kamu buat terus sebab madam nak pergi kepada next topic. Kalau boleh madam nak habiskan chapter 1 ni sebab kita sepatutnya madam dah habis minggu lepas tapi disebabkan technical issue yang tak betul tu. Sabar madam. Bila madam ingat balik madam sakit hati. Okay. Kamu try buat ni Cuba nanti nanti bukan sekarang. Okay. X minus 2. Okay, kemudian apa lagi madam nak bagi kamu ni? Okay. Mana tadi? Okay. 2 minus x. Sebenarnya kamu boleh, yang ni extra exercise. Maksudnya extra exercise madam bagi. Dalam buku pun ada, okay. Ni cuma nak mewariasikan lah. Okay. Okay kot. Lagi satu. Empat lah. Orang kata practice make perfect kan? So, madam pun bagilah kamu practice. Madam, yang atas sekali tu nombor 1 huruf T. This one is T. okay. Okay, kadang-kadang tak semestinya dia guna X variable dia ikut suka dia je nak guna apa Y, kadang-kadang dia guna T ke, terpulang lah. Depend pada soalan, okay. Kalau X guna X lah. Alright, boleh? Boleh. Boleh madam. Okay, dah itu saja untuk kamu punya latihan untuk this part. Alright, boleh? Yang ni bila bagi jawapan teruslah senang untuk kamu itu. Okay, yang nombor 10 ni berapa jawapan dia? Okay, kat sini jawapan dia adalah negatif. Answer dia adalah negatif 1/3 and then lagi nombor berapa dia bagi ni?
ambil 11. Okay, yang ni equal to y. Please check your answer. Kalau tak sama, mungkin jawapan silap ataupun kamu silap lah. Nanti boleh tanya madam. This one is 2 and then number 4 is 0. Okay. Okay. Boleh? Madam, Ya. yang nombor 4 tu A ke 9? This one lah. Ha. Okay, macam salah tulis, Sorry. Oh, tak nampak ya. Buruk sangat tulisan macam. Okay. 9 plus X. Bukan 9 plus 3. Salah, sorry Okay, boleh? Ni madam screenshot kan madam print screen. Okay, boleh? Dah? Boleh. Boleh madam. Alright. So please check your answer. Kalau dapat semua tu maksudnya dah tahu lah tu. Okay. So now madam nak pergi kepada last topic sebenarnya untuk kita punya topik limit ni. Sepatutnya minggu ni kita dah masuk differentiation tapi madam lambat sikit lah. So hopefully madam boleh cepat-cepat so that kamu tak adalah ketinggalan. Okay. Alright, so now untuk continuity Continuity sebenarnya ni senang sangat ni. Dia related to the first topic yang kita belajar dalam limit tu Limit exist. Okay, limit does not exist macam mana. Okay. So now continuity. Okay, what do you know about continuity? Apa yang kamu tahu pasal continuity ni? Bila cakap pasal continuity, apa yang kamu boleh fikir? Berterusan. Yes. Continuity ni maksudnya kalau kamu refer graph, your graph dia tak ada break, dia no hole, maksudnya dia continuous. Mungkin dia akan ada satu titik kat sini ke, kan, tapi dia continuous. Okay, itu kita panggil dia continuity lah, berterusan. Okay, so dia ada condition dia macam mana kamu nak check your function tu continuous or not. Okay, so kita akan tengok dia punya definition. Alright, so a function f(x) said to be continuous at the point x equal to a. Alright, so we have 3 conditions. Okay, so the first one is kamu kena check whether your limit exists or does not exist. Okay, macam mana kita nak tengok limit exist or does not exist tu? Macam mana kita nak tengok limit exist ataupun tak? Ingat lagi tak kita belajar tu? Per topik dulu. Limit exist, macam mana kamu nak identify the limit of function tu exist or does not exist? Dia sama left hand side dengan left hand side, madam. Yes, your left hand side limit equal to right hand side limit and then baru kita consider limit x approaches a of function f exist. Okay, maksudnya kalau nilai dia sama, maksudnya your function exist and then tulislah balik apa nilai dia. Okay, faham Faham tak? Okay, madam. Okay. First kali kena check sama ada limit tu exist or does not exist. Kalau does not exist maksudnya function tu tak continuous, terus stop. Tak perlu cari next condition ataupun third condition. Tak, kita tengok contoh nanti Alright, condition yang kedua, FA equal to L. Maksudnya apa tu? Apa maksud FA ni? Apa maksud FA? Maksudnya when X equal to A, your F A equal to L. Maksudnya ada nilai lah, dia define. Maksudnya ada value. Okay, ada nilai. Ni ada nilai. Okay. And then yang ketiga adalah limit fx equal to fa. Okay. Kalau kamu tengok, yang pertama syarat dia limit tu kena exist kan? Betul tak? Exist. Exist, limit tu equal to L. Maksudnya nilai dia L. Yang kedua, bila kamu ikan A ke dalam function f tu dapat L juga. Nampak? Sama kan? Sama tak? Sama, madam. Okay, nombor 1 limit dia nilai dia L. Yang kedua bila kamu gantikan A nilai dia L juga. So kalau nilai limit tu equal to nilai F bila kamu gantikan A,
nilai dia sama maka your function is continuous at x equal to a. Okay, so kamu kena tengok tiga-tiga syarat ni Okay, boleh faham tak ni? Boleh. Okay, so kita tengok contoh untuk kamu lebih nampak lah Kalau tak nampak, okay. Senang. Kadang-kadang dia bagi kamu graph, kadang-kadang dia bagi kamu piecewise function. Nanti kita tengok lah. Given juga, okay. Determine is continuous at x equal to 0 and x equal to -1. Okay, so kita nak determine sama ada this function continuous dekat x equal to 0 ataupun tak. Okay, kita tengok yang pertama when x equal to 0. Okay, so first step kamu kena tengok limit tu exist or does not exist. Okay, so nak tengok limit exist, kita kena cari limit daripada kiri dan juga limit daripada kanan, betul? Betul. Okay, so where is 0? 0 is here. Okay, so ni madam tulis balik lah takut kamu tak nampak. Okay, first condition kita nak check limit exist ataupun tak. So kita kena cari limit x approaches 0 daripada kiri. Okay, daripada kiri. So yang ini 0 kat somewhere here. Kat sini. So kita akan refer this graph kan. Dia menghampiri berapa? Menghampiri berapa ni? 1 0. Okay, daripada kiri your function approaches, bukan approaches 0, approaches 1 lah nilai y dia. X kita menghampiri 0 kan? Okay, so equal to 1 and then limit daripada kanan from the right you can refer this. Okay, kamu akan refer yang inilah dia daripada atas menghampiri stop at 0 and then dia jumpa mana? Dia jumpa value apa ni? 1 juga kan? 1. Yes, okay. So both limit left hand side and right hand side are equal. So we can say that the limit apa? Exist, madam. Yes, limit apa exist? Limit of function f when x approaches 0 equal to 1. Maksudnya exist lah. Okay. So kita dah dapat limit dia exist. Bila exist kita kena proceed kepada second condition. Okay, faham Kalau does not exist, you just stop here. Concludekan terus function not continuous. Tapi bila your limit exist, kita kena continue untuk next step. Step yang kedua adalah you need to find F0. Okay, apa maksud dia? F0? Apa maksud F0? Apa maksud F0? Nilai. X dia kosong. Maksudnya kamu nak tahu what is the value of f when x equal to 0. So when x equal to 0, mana f dia? Apakah nilai f dia? 1. 1, madam. Yes. Bila x equal to 0, nilai dia 1. Nampak tak dia ada dot hitam kat sini kan? Dot hitam tu maksudnya nilai dia lah. Bila x equal to 0, maksudnya your f 0 ataupun nilai y dia adalah 1. Nampak dah ni sama kan nilai dia, limit dengan f0 ni sama kan value dia kan, betul tak? Betul. Yang ketiga, Betul. you can say that since limit of function as x approaches 0 equal to f0, maksudnya nilai dia sama dengan 1, maka we can say that your fx is continuous at x equal to 0. Okay, nampak tak permainan dia? Nampak tak? Faham tak? Ada nak tanya tak? Faham. Ada anyone nak tanya? Chan ada nak tanya? Tak ada. No, okay. Lagi Lam, ada Lam tak? Lam ada Lam? Tak ada Lam. Lim. Sorry, Lim.
Lim ada? Tak ada soalan, madam. Okay, Loh? Tak ada soalan madam. Okay, Melvin? Clear madam, tak ada soalan. Okay, boleh. Kalau tak faham tanya jangan diam je, nanti kan tak tahu. Santesh ada Santesh ke nama kawan kamu ni? Siapa Santesh? Tak ada Santesh yang kat sini. Tak ada. Aifa boleh Aifa? Boleh? Boleh madam. Okay. Alright. Okay, so ingat bila untuk check continuity ni, first kali kena tengok limit dia, limit exist ke tak. Macam mana nak tahu limit exist? Kena check limit from the left and limit from the right. Okay, biasanya dekat sini markah dia banyak sikit lah. Kadang-kadang kat sini dia bagi, sometimes markah ada dekat sini 1, 2, 3. Bila kamu nak check, you want to check for limit ni exist or not exist, dia akan bagi markah untuk setiap satu ni lah. Okay. Alright. So bila kamu dah check kalau exist, proceed to next condition. Maksudnya you need to find the value of f when x equal to 0. Yang ini dia tak ada kaitan dengan limit ni Yang ini nilai f. Yang ini limit kena faham beza dia. Okay, untuk yang ketiga, kalau kamu check kalau dia dua ni nilai dia sama, maka fx is continuous. Okay, so kita tengok when x equal to negative 1. Okay. Alright, so kita akan tengok yang kedua. Kita nak tahu sama ada your limit, your function continuous at x equal to negative 1 atau tak. Sebenarnya kalau kamu tengok dekat graf ni, kita dah boleh nampak tapi kita kena tunjuklah step dia. Okay, boleh? Boleh tak? Boleh. Tak. Please respond, please. Kata madam klik. Boleh, madam, boleh. Okay, so first kali you need to identify apa? First condition, nak kena check apa ni? Nak kena check apa? Left hand side, right hand side. Yeah. Okay, so kena check. Betul. Limit daripada kiri dan juga limit daripada kanan. Okay. So don't forget to put the super subscript here. Yang ini maksudnya daripada kiri, dia maksudnya daripada kanan. Okay, so from the left, what is your limit? Daripada kiri, okay, this is your negative 1 dekat sini ya. So daripada kiri, kita akan tengok yang inilah. Stop here. So kita akan dapat berapa? 0. Okay. Daripada kanan, pun sama kan nilai dia? 0. Juga. So since limit dia sama, maka we can say that your limit exists lah, limit negative 1 is equal to 0. Jangan kamu tulis exist je, kena tulislah nilai dia berapa. Okay, faham? Faham madam. Okay, and then next step. Next step, kena check what is the value of f when x equal to 0. Okay, so when x equal to 0, apa nilai dia? Undefined madam. Yes, undefined. Kenapa undefined? Dia berlubang lah. Yes, sebab dia open circle, maksudnya circle dia berlubang kan? Bulat kosong. Betul? Iya madam. Betul. Betul, Yes, madam. bila bulat kosong maksudnya nilai dia tak tertakrif. Maksudnya dia undefined. We don't know what is the value. Okay, so undefined. Bila undefined, maka dia ni tak tahu kan? Tak tahu nilai dia apa. So, nilai, value dia sama tak? Limit dengan nilai f dia sama ke tak? Tak sama madam. Tak sama, Bila madam. tak sama, so maka kita buat macam ni lah, not equal. Okay, not equal. Not equal to f0. So, your function continuous ke tak? Not continuous. Not continuous. Not continuous. Not. When x equal to negative 1 ataupun discontinuous pun boleh, tak kisah. Not continuous ke, discontinuous ke, sama je lah maksudnya. Okay, kamu salin balik ayat dia. Therefore, fx is, kalau continuous, continuous lah. Kalau tak,
bolehlah tak continuous. Okay, boleh faham tak ni? Boleh faham tak? Boleh, madam. Nampak tak beza kedua-dua Boleh. ini? Boleh. Nampak tak Boleh, beza madam. dia? Nampak tak beza dia untuk these two problem? Can you see the difference? Okay, yang ini limit exist, yang ini pun sama, limit exist. Tetapi bila kita check condition yang kedua, yang ini dia undefined. Bila undefined, nilai dia tak sama lah kan sebab yang ni tak ada value. So not equal, bila not equal, okay, not continuous. Okay, yang ini semua sama nilai dia, maka yang ini continuous. Okay, alright, so yang ini note kita okay. Alright, untuk example N, okay, so kita check yang inilah ada 3. Okay, first kali dia check dekat mana ni? X equals negative 2, okay. Mana negative 2? Negative 2 is here. Alright, so kita tengok ini Sebenarnya kalau kamu refer this graph, dekat sini pun kamu dah nampak dah this function not continuous kan? Sebab dia, limit dia tak sama. Tapi we still need to check lah. Okay. Alright. So first untuk x equal to negative 2, kita akan check limit tu wujud ke tak wujud. Okay, so kita kena check limit from the left. Okay, limit from the left. Yang mana limit from the left when x approaches 2? Negative 2, sorry. Okay, madam. Stop here and then equal to 2 kan? Betul? Tu, betul madam. Alright, from the right, negative 2 from the right equal to, where is from the right? Okay, daripada sini lah. Negative Okay. 1. Okay, stop here. So, value dia adalah negative 1. Okay, so tak sama kan? Tak Tak. sama madam. Yeah, limit left hand side not equal to right hand side. So, limit x approaches negative 2 does not exist. Bila does not exist, kita tak payah dah check second condition, kita terus concludekan fx is not continuous at x equal to negative 2. Faham tak ni? Kalau limit does not exist, terus kita concludekan dia not continuous. Okay, boleh faham? Kalau yang macam tadi, both limit untuk yang ini dua-dua exist. Dua-dua ada nilai. That's why you need to check for the second condition. Tapi yang ini since first condition that is not satisfied, so you need you just concludekan dia punya function ni lah continuous or not. Okay, can you try x equal to 0 and x equal to 3? Boleh try tak? Boleh madam. Okay, try madam bagi masa sekejap sangat ni lah, 5 minit lah. 5 minit, okay? 5 minutes. Sangat senang je, ya Allah senangnya. Done, okay. Yang lain?
Dah dapat? Yang lain okey, yang lain? Dah. Dah. Amirul ada Amirul? Amirul? Tak ada Tak ada Amirul dalam kelas kita. Faris? Faris ada Faris? Tak ada. Ke diam je? Haikal ada Haikal. Haikal mana Haikal? Tidur ke kamu ni? Aduh lah. Tak ada ke? Haikal ada lah madam. Ha? Ada, Haikal ada. Haikal mana Haikal? Dapat tak Haikal? Untuk X Dapat equal to 0? Dapat kod? Allah, kenapa dapat kod? Dah ni tapi tak tahu lah betul tak. Okay, when X equal to 0, okay, kita tengoklah sama-sama, okay. Medan nak tanya je, limit, what is the limit X? When limit of function X approaches 0, what is the limit? Medan tak nak tahu kiri kanan sebab kamu dah tahu cari kan? Okay, limit dia wujud tak? Satu. Satu kan? Okay, daripada Ya. kiri jumpa satu, daripada kanan pun jumpa, mana? Betul lah. So equal to 1, alright. So no problem, limit exists. So you need to check for the second condition. Okay, so now F0. Okay, F0 sama dengan berapa? Satu Tak madam. tahu. Yes, satu juga because yang ini adalah Titik. close circle kan, titik hitam kan. Tapi ni merah lah, titik merah. Okay, tak kisahlah titik merah pun. As long as dia full, okay, full circle. So equal 1, equal to 1. Okay, so since the value, okay, yang ketiga kita kena check lah sama ke tak. Ini dah tentu-tentulah sama kan. Ni kena buat ya, markah ni ya. Equal to F0, equal to 1, maka your function continuous lah. Betul? Okay. Betul. Alright. Betul madam. Okay, kemudian untuk X equal to 3. X equal to 3, mana 3 kita? Kat sini 3. Okay, so X equal to 3, can you see? Boleh nampak tak? Okay. Alright, so the limit, what is the limit? X approaches 3. What is the limit? Kosong. Yes, 0. Okay, 0 Ingat tak kisahlah kat sini berlubang ke tak berlubang ke, kita nak tahu dia menghampiri nilai apa je, okay? So equal to 0. So limit exist lah maksudnya. Okay, so yang kedua, so limit exist, kena check lah F3. Maksudnya, what is the value of F when X equal to 3? Nilai sebenar dia. Negative 1 madam. Yes, negative 1. Okay, so tengok kat sini sebab dia ada titik hitam kan kat sini kan, betul tak? Betul ke Ya, tak madam. betul? Betul. Yes, so that's why the value is negative 1. Okay, dah tentu tak sama, dah nampak sangat tak sama. So bila tak sama, kamu tulislah dia tak sama. Okay, kena bagi tahu not equal to F3. So maka your function discontinuous lah. Ni Medan tak tulis lah, penuh kamu tulis lah sendiri Okay, boleh nampak tak ni? Boleh madam. Alright, so Medan yakin 100% you can easily identify your function ni continuous ke tak daripada graph, tak ada masalah. Tetapi macam mana kalau dia bagi kamu function macam ni? Medan tak nak tengok lagi ni, kamu boleh tengok sendiri. Medan nak bagi contoh lain. Contoh yang lagi menarik. Okay, yang lebih mencabar sikit lah. Tak adalah mencabar sangat tapi okey lah. Okay. Alahai, Medan nak kena. Okay lah, sini. Alright, so let's look at this example. Kalau continuity. Medan harap kamu faham ya, Medan ajar ni. Hopefully semua boleh faham. Faham madam. Okay, so let's look at this example yang lebih menarik sikit. Okay.
Alright, so inilah bagi contoh yang mudah dulu. Alright, so example y. Okay, let fx equal to, yang ini dia bagi dalam bentuk piecewise function. Apa nama dia ni? Piecewise function. Function. This is, oh, right. Okay. This is 2bx plus 3. Okay. This is x less than equal to 1. This is x between 1 to 3. Okay, sebelum ni pun kita ada cari juga kan bentuk macam ni kan bila nak cari limit exist ke tak, betul tak? Ada madam. Yeah, so masih ingat tak? Masih ingat lagi ke tak? Boleh. Alright, so untuk continuity, we know that, okay, ni madam ringkaskan secara ringkasnya lah A minor, maksudnya limit from the left equal to limit from the right equal to FA. So kalau semua ni nilai dia sama, maka function kita continuous kan, betul tak? Betul tak? Betul. Nah, yang ini limit kiri, limit kanan sama, maksudnya limit exist. So kalau limit ni nilai dia sama dengan ni madam tulis L lah kat sini. Kejap. So kita consider your function is continuous, okay? So ini equal to L, maksudnya nilai dia semua sama, maksudnya function kita continuous, okay? So untuk contoh macam ni, okay, mana soalan dia? Soalan dia mana tak habis ada lagi. Alright, use definition of continuity to find the value of P so that fx is continuous at x equal to 1. Okay. Alright, so soalan macam ni, dia yang ini dia tak suruh kamu determine sama ada function tu continuous ke tak, tapi dia suruh kamu cari nilai b kan, you need to find b so that the function is continuous at x equal to 1. Maksudnya dia dah, maksudnya kat sini biasanya bila dia bagi soalan macam ni dia suruh cari b. Okay, so that function is continuous at x equal to 1, maksudnya kita dah tahu function tu memang continuous when x equal to 1. Okay, ingat tu, faham tak ni? Ingat tu dia punya maksudnya bila dia suruh cari nilai unknown kat sini biasanya function tu memang dah continuous dekat x equal to 1. So, untuk dapatkan nilai b, macam mana kamu nak buat? Macam mana kamu nak cari? Menggunakan this one. Maksudnya ini semua dia punya definition lah. Macam mana kamu nak identify the value of p? Nanti nilai X. Oh, bandingkan ya madam nanti. Yeah, we can equate ataupun ni tak. Okay, kamu tahu bila dia kata continuous, nilai yang limit kiri sama dengan limit kanan, sama juga dengan nilai FA ni, betul tak? Kan jadinya kamu boleh pilih mana-mana dia 2, 3. Okay, so kamu boleh pilih mana-mana yang kamu prefer, maksudnya kamu nak equatekan 1 dengan 2 ke, ataupun 1 dengan 3 ke, ataupun 2 dengan 3. Boleh pilih mana-mana yang kamu nak guna. Kita nak bandingkan kamu cakap tadi, bandingkan ataupun equate. So nak senang, biasanya lah kebiasaannya kita akan compare 1 dengan 2 lah. Biasanya macam tu sebab kita tahu limit kiri dan limit kanan tu nilai dia mesti sama kan. Kalau limit tu exist, limit kiri and limit daripada kanan mesti sama. So biasanya kebanyakannya dia akan equate 1 dengan 2.
Ini dia guna equate equate y equal to 2. So y kita adalah limit daripada kiri. Okey, boleh faham tak ni? Faham tak? Boleh madam. Kan kamu dah tahu kan limit sebab function ni continue dekat 1. So nilai dia mesti akan sama. So kita just equate sajalah. Compare. Compare kiri dan kanan. Okay, kiri kita, yang ni madam ambil yang ini madam akan comparekan limit kiri sama dengan limit kanan. Okay. So limit from the left, bolehlah balik limit kiri. Okay, x approaches 1 daripada kiri. Okay, apakah function dia? Sebelum ni madam ajar buat number line kan, kalau kamu dah tahu tak perlu buat, kalau tak tahu buatlah. Kita ada 1, 3. Okay, daripada yang ini functionnya x square minus 4x minus 5. In between kita ada ni open circle 2bx plus 3. Okay, so limit daripada kiri function mana nak ambil? Kita akan guna Yang function atas. mana? Yang atas. Okay, biasa kita akan tengoklah kalau left hand side kita akan refer kepada left hand lah. So x square plus 4x minus 5. Okay, equal to limit from the right. Limit from the right 1 daripada kanan. So yang mana? Yang inilah kan, betul? 2bx plus 3. Betul tak? Yang ni daripada kanan, yang ini kan? Yang ni daripada kiri, ini Ya, daripada kanan, betul, so madam. dua function. So 2bx plus 3. So now kamu equatekan, so kamu gantikan je lah nilai dia, substitute. Cuba substitute, dapat apa? Substitute kan, masukkan satu kan kamu. Okay, bila kamu nak substitute, don't bother about the super subscript ni. Biarkan je, yang ini maksudnya daripada kiri dan daripada kanan je. Kamu tak payah nak pening-pening, gantikan je lah terus 1. Okay, so kita akan dapat berapa? 1 plus 4 minus 5 equal to 2b plus 3. So dapat apa belah kiri? Kosong. Aduh. Berapa? 0. 0? Are you sure 0? Sebelah kiri kan? Betul ke tak ni Meda tulis ni? And tambah tambah B equals to negative 1.5. Meda salah kira ke? 1.5. Okay. Ni betul tak? 2B. Okay. So apa tadi? 0 Kosong? Apa Meda salah? Kenapa Meda salah? Kosong je. Left. Kuasa dua. Yeah, Meda ada kuasa 2 ke? Sama je. Ada salah tertinggal ke soalan madam ni? Kena simplify dulu kot, madam. Kena simplify dulu kot. Sorry. Yang ini 2B. Okay, ni betul lah. Okay, so 2B plus 3. Okay, yang ini 1 tambah 4, 5. Oh, betul lah. Aduh, patutlah. Aduh, sorry. B equals to negative. Mak ingatkan kamu cakap B je kosong. Okay, sorry Nilai B tak cari lagi kan. Okay, so B equal to negative 3. So B is equal to negative 3 over 2. Okay, so ni je lah jawapan dia. Ini saja. Senang kan? Okay. So yang ini, kalau kamu tengok bila kamu nak equate kan, dia mesti different function. Tak boleh function yang sama Kalau macam ni limit kiri dan limit kanan tentulah different. Maksud madam functionnya tak sama. Okay, apa maksud madam function sama tu? Okay, contohnya macam ni, kalau madam nak equate 1 dengan 3, boleh tak kalau madam nak equate 1 dengan 3? 1 equal to 3. 3 ni, ini Okay, 1 maksudnya madam akan ambil limit daripada kiri, x square plus 4x minus 5. Okay, 3, F1 function mana yang madam nak consider?
Macam mana kalau Madam nak cari F1, macam mana function yang mana satu Madam nak ambil? F1. Function yang mana satu? Yang bawah man. Yang mana? Yang ini limit daripada kiri, okay, daripada kiri Madam akan consider this function, betul tak? Sebab less than kan? Okay, kalau Madam nak F1 yang mana satu Madam nak guna? Adakah first function ataupun second function? First function. Okay, first function. Boleh ke first function? Boleh tak Madam nak equate first function? Yang function yang ini dengan first function kita. Yang ini x square ni masukkan 0, 1 plus 4 minus 5. Daripada yang ini pun Madam akan masukkan dalam function yang sama. Betul tak nilai dia? 1 plus 4, 1 minus 5. Benda yang sama kan? Betul tak? Boleh ke tak boleh? Ya, dah. Okay, you cannot equate the same function. Maksudnya, even though yang ini limit daripada kiri, yang ini kamu ambil function F1 tapi ni kamu akan dapat 0 over 0. Salah tak boleh. Tak boleh equate function yang sama. Maksudnya yang ini kamu guna function yang ini x square plus 4x. F1 pun kamu kena guna function yang sama. Tak boleh salah Okay. So lagi satu option kamu boleh guna adalah kamu equate apa? Kamu boleh equate 2 dengan 3. 2 dengan 3 maksudnya limit daripada kanan dengan F1. Okey, cuba dapat tak sama nilai dia. Cuba kira dapat tak nilai dia sama, berapa nilai dia? Negative 3 over 2. Sama tak? Sama tak? Sama dengan yang ini? Dengan yang first kita cari ni. A sama tak dengan B? Sama kan? Sama. Okay, so ini maksudnya 2B plus 3 equal to 0. So B pun kita akan dapat 3 over 2. Okay, so maksudnya you have two option lah dekat sini sama ada kamu guna limit kiri dengan kanan ataupun boleh equatekan apa nama tadi? Limit daripada kanan dengan yang inilah. Dengan syarat different function. Tak boleh guna function yang sama. Macam ni function yang sama tak boleh sebab kamu akan equate benda yang sama. Nampak tak ni? 0 over 0. Macam mana kamu nak ni? Tak boleh Tapi kalau nak senang, kalau kamu tak nak pening-pening, kamu compare limit kiri dan kanan je lah. Boleh je. Tak ada masalah. Okay? Boleh 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 madam. Boleh. Pilihan kadang-kadang you need to use both sometimes. So kena tengok case, kena tengok contoh. Okay, cuba kita tengok contoh yang ni pula ni. Bila nak tengok kamu. Alright, so let's look at okay. Ni bila bagi kamu soalan yang ini. Ni tadi example 1, example 2. Okay, given ni senang sangat ni, tak apalah. Cuba je lah. Mx minus n 5 2mx plus n. X less than 1, x equal to 1, x more than 1. Okay, so yang ini pun samalah. Find the values of m and n so that fx is continuous at x equal to 1. Okay, so cuba buat yang ni. Sebenarnya kamu boleh, sebenarnya yang itu cara madam buat lah. Tapi kamu boleh je buat satu-satu, tak ada masalah pun. Nak cari limit kiri dulu, nak cari limit kanan dulu. Okay.
Terpulang kamu lah. Okay, cuba buat. Meja nak tengok dapat tak jawapan ha. Cuba buat, dapat ke tak? Boleh try tak ni? Boleh. Buat, janganlah diam je. Jangan main cakap seorang-seorang. Okay. Yang ini macam mana kamu nak buat ni? Yang ni lain sikit daripada contoh tadi. Okey, yang ini kan dia ada dua unknown kan? Perasan tak dia ada M dengan N? Maksudnya kena buat simultaneous. Kalau ada dua unknown mesti kena buat simultaneous. Maksudnya kena ada two equations. Two different equations. Boleh try Boleh try buat dulu bila nak ni. So, kamu try. Kamu sempat salin tak soalan tadi tu? Wahai kamu semua, kamu sempat salin ke tak soalan tadi? Sempat, madam. Sempat, madam. Tak sempat madam. Tak sempat? Sempat ke tak? Sempat. Okey. Okey, dah dapat tak jawapannya? Dapat tak? On the way. On the way. Berapa jawapan dia, madam? M 10/3. M for monkey 10/3. N for nose -5/3. Dapat tak? Dapat madam. Dapat? Boleh? Boleh, madam. Alright. Ada masalah tak? Boleh tak? Apa nak bagi tahu madam macam mana dia buat? Yang ini kalau kamu ikut kiri dan kanan tak boleh kan? Sebab dua-dua unknown kan? Betul? Betul tak? Kalau kamu ikut these two, limit kiri equal to limit kanan, kamu akan dapat dua-dua unknown kan? Kiri kanan ada unknown. Mesti kalau kamu ingat lagi simultaneous, dulu-dulu kita belajar contoh x tambah 2y equal to 4, 2x minus 3y equal to 3 kan, dia mesti ada nilai kan, belah kanan itu mesti ada some value kan untuk kamu cari dia punya value of x and y. So yang ni macam mana kamu buat? Kamu compare kan apa dengan apa? Compare 1 dengan 2, 2 dengan 3. Yes, betul. 1, 2, 3. Yang ini sebab yang ini kita dah tahu F1 dia dah bagi dah jawapan dia 5 kan, betul? F1 sama dengan 5 kan? So kamu boleh sama ada kamu dia macam-macam cara kamu boleh buat. Kamu boleh terus tulis macam ni limit x approaches y, yang ni mx tolak n equal to
F1 ni dah tentu-tentu lah ada jawapan kan. Boleh buat macam ni pun boleh juga. Ni satu ini untuk equation 1. Okay, so kita akan dapat apa tadi? M minus N equal to 5, betul? Betul tak? Okay, so this is your equation 1. And then untuk second equation, kita ada, boleh juga ambil yang ni nak. 2mx plus n equal to 5. Ni Madam terus equate equal to 5 sebab Madam dah tahu kan F1 sama dengan 5 kan. Okay, so kita akan dapat 2m plus n equal to 5. So this is your equation 2 and then you can use substitution or elimination method okay, to find the value of m and n. So m minus n equal to 5. Lepas tu boleh buatlah m sama dengan 5 plus n and then this one okay, sub 3 into 2 ke, ikutlah mana-mana. Okay, so yang penting jawapan dia apa tadi bila cakap m is equal to 10/3. 10/3 and is equal to negative 5/3. So boleh Boleh tak? Okay, madam. Boleh. Okay, so kalau yang ni macam mana cakap kalau kamu equate limit kiri dengan limit kanan tadi ni yang dia cakap tu, kamu akan dapat dua-dua unknown kan, macam mana kamu nak kira? Tak boleh kan? Unless kamu equatekan dua-dua equal to 5 macam ni, sebenarnya sama je konsep dia. Okay, boleh Yang ini terpulang pada kamu lah, mana-mana yang kamu ikut kefahaman kamu, macam mana kamu, cara kamu nak tulis tu. Okay, boleh? Boleh? Boleh, madam. Alright, so since kita pun dah nak habis masa, okay, Madam nak kamu try this question number 1. Ada lagi yang nak suruh ni tapi boleh ni dah kenapa pula berlubang macam ni. Okay. Madam ambil gambar nanti lagi satu, boleh tak? Nak tulis takut kamu lambat sekali. Madam ambil gambar, Madam share dekat WhatsApp boleh? Boleh madam. Alright, so Boleh madam insyaAllah. untuk this topic chapter 1 sebenarnya kita dah habis sampai continuity. Okay, cuma yang ini you can read by your own boleh cuba tengok fahamkan sebab Madam dah tunjuk contoh tadi. So hopefully kamu okay, kalau soalan dia bagi piecewise function tak perlu lukis. Okay, tak perlu lukis, you just guna number line macam yang Madam ajar tu pun boleh, tak ada masalah. Okay, alright, so untuk yang ini cuba kamu tengok sekejap ni, Madam ada sekali imbas saja. So yang ni tak ada apa pun just for your general knowledge. Kalau kata find the value of f which effect is not continuous, kalau kamu diberi function macam ni, especially kalau bentuk rational macam ni, kalau nak tahu value mana yang function ni continuous, kamu take dia punya denominator. Okay, kamu ambil denominator, equatekan dengan 0. So dapatlah nilai x sama dengan 1. Macam contoh yang ni kita ambil denominator dia. Okay, lepas tu kamu equalkan dengan 0. So kamu dapat nilai x sama dengan 1. So maksudnya your function ni akan discontinuous ataupun not continuous bila x sama dengan 1. Kenapa? Sebab kalau kamu gantikan 1 ke dalam this function, kamu akan dapat over 0 kan, betul? Betul tak? Betul madam. So kita nak tahu apakah nilai x yang akan menjadikan denominator kita sama dengan kosong. Maksudnya kamu kena equatekan lah dengan 0. Okay, boleh faham? Boleh? Okay, so this question, question B, you take the denominator x square plus 3x minus 10 and then equatekan dengan 0. Lepas tu kamu carilah nilai x dia dapat apa. Macam ni dia dah bagi jawapan dia 2 dengan negatif 5. So if you substitute 2 ke dalam ni, kamu akan dapat
0. Betul? 2 dengan negatif 5 nanti Kang. Okay? So maksudnya this value yang akan menyebabkan this function discontinuous. So macam gitulah cara dia. Boleh faham tak ni? Boleh tak? Boleh ke tak? Boleh, Boleh, madam. madam. What about C? Boleh, madam, boleh. What about C? Boleh madam. C macam mana C? C dia akan jadi discontinuous tak? This function. C ni dia tak akan jadi not continuous. Dia memang all X. Maksudnya X dia tak ada nilai X yang boleh jadikan dia discontinuous. Sebab apa? Sebab dia quadratic function kan, betul? Kalau kamu tengok quadratic function, dia tak ada quadratic function macam mana bentuk dia macam ni kan? Ini kan? So X dia apa? Dia kata apa? Fx continuous at all real number. Maksudnya there's no X that can make this function discontinuous. Biasanya kalau ada discontinuity ni, kalau dia bagi rational ataupun square root, contohnya kalau madam ada 2x plus 1. Macam ni. Kalau yang ini, apakah nilai x yang akan menyebabkan dia discontinuous ataupun undefined? Nilai negatif kan, betul? Square root tak boleh dalam, bila kita nak kira nilai dalam square root tu, dia tak boleh Kita take 5 dulu ya. Hafiz di mana Hafiz? Hello? Hello madam. Madam tak keluar sendiri, madam tak tahu. Okey. Madam cakap seorang je tadi. Okey, tadi kat mana madam dah cakap? Okey, madam harap kamu, kita dah habis masa kan? Okey, tadi madam cakap sampai mana sampai sini Sampai sini madam cakap kat kamu? Sampai sini Root tu. Ini Square root. Oh, square root. Okay. Square root. Kalau square root tak boleh ada negative value kan kat dalam ni kan? Betul. Kalau kamu buat square root negatif tu, kamu akan dapat undefined math error dalam calculator. So, yang ini kalau nak cari dia punya x, kamu kena buat 2x plus y more than 0. More than equal to 0. So, kamu akan dapat negative y x. Okay. So, nilai x yang kamu boleh ganti adalah x more than equal to negative 1/2 dan seterusnya. Kalau kamu pilih x lain daripada ni, maka kamu akan dapat nilai yang undefined lah. Okay. Boleh faham Boleh cakap Boleh. Faham madam. Okay. Alright, so itu saja. Yang ini pun benda yang sama lah. Yang ni Q ni benda yang sama, you can try. Alright, so untuk yang dalam buku ni kamu boleh cuba example A, madam nak kamu buat. Example T dengan yang nanti madam akan bagi lagi satu soalan. Kemudian you can try ni okay, ni boleh buat yang ni.
Alamak, okey. Yang ni lah. Ini okey lah. Dah itu je lah. Boleh nak suruh kamu buat. Okey, boleh. 5, F, I dengan J. Kemudian soalan number 6. And then number 6 and number 7 ni. Kemudian dengan, okey tu je lah. Yang lain ni you can try by your own. Kalau boleh kamu try, tak tahu boleh tanya madam Madam tak bagi semua sebab sebabnya takut kamu baik sangat ke buat. Okey, boleh? Boleh tak? Madam. Boleh, madam. Yes, Yang yes. kena tu boleh ulang sekali lagi tak? Yang mana Yang mana? Kita kena buat sendiri. Oh, okey. Yang you need to try yang ini kamu boleh cuba je buat, tak ada masalah ni, madam tak suruh hantar pun, you just do untuk your exercise sendiri sahaja. Okay, example Q. Okay, example Q. Example L yang kosong-kosong ni sama kamu buat. Yang ni, example T. Okay, boleh? Boleh tak? Boleh. Okay. Alright, tapi yang madam nak kamu submit, yang the tutorial ni, yang nombor 5 ni, yang madam buat ni, F, I dengan J. Okay. Boleh? Madam. Kemudian number 6 and number 7, yang ini yang from the graph. Okay. Lepas tu, yang bawah ni kamu boleh cuba sendirilah. Cuba sendiri je, madam tak suruh buat. Kamu boleh buat sendiri. Dengan yang tadi yang madam suruh buat tu, try this tu, yang ni. Dengan yang tadi tu, mana tadi yang mana tadi tu? Ini yang ni, bukan ke? Ini ke? Yang mana madam suruh buat tadi tu? Oh loh, hilang dapat dah. Dengan yang ni. Okay, boleh? Boleh, madam. Boleh. Boleh, madam. Alright, so Boleh, madam. kalau kamu tak faham boleh tanya. Kalau madam tak reply, tanyalah lagi. Okay, takut madam terlepas pandang. Alright, so thank you so much untuk hari ni. Kita dah habis chapter 1. Okay. Madam, Yes. due hari apa? Sebabnya kita ni, bolehlah hari Khamis ni. Alright, madam. Okay, boleh cuba buat. Nanti kalau ada yang tak tahu, kita boleh discuss nanti next class, okay? Okay, madam. Alright, so next class kita akan masuk topik baru, chapter 2, okay? So kalau ada apa-apa tak faham, boleh tanya. Jangan malu, jangan segan, okay? So see you next class. Thank you semua. Thank you, madam. Okay.